Surat berapa kau ibu? Saya pun tak jumpa. 8. Oh, 8 nama tu kitab baru. Saya kitab lama. Tak jumpa. Tak apalah. Ta'lim ni yang ketiga ya. Ini lafaz ni syarat jelas. Nanti kalau tak faham tanya ya. Ini saya kata terus terang, saya kat Pejabat Agama, kadang-kadang lafaznya tu lafaz yang kadang-kadang saya pun tak pernah jumpa lafaz tu. Stres juga kadang-kadang. Sabar je lah ya. Ustaz, suami saya ngigau, ceraikan saya. Tak ada ngigau benda lain ke? Kalau ngigau, sabit tak? Dah. Ya, mimpi dah. Ya, sebab itu di luar pemikiran yang waras. Ya. Baik. 1, 2, 3. Yang ketiga iaitu lafaz secara taklid. Ya. Taklid maknanya dikaitkan dengan suatu perkara. Ya, kalau perkara itu disebut, bila dilanggar jatuh. Ya. Contoh yang paling mudah lah, suami kata, jika kamu keluar rumah, ya, maka tertalaklah kamu. Contoh ya. Tak boleh faham tak faham, bapak faham lah ya. Jika kamu keluar rumah, maka tertalaklah kamu kat sini. So isteri tak boleh keluar rumah. Ini taklid ni baru ni berlaku. Ya, maka suami telah melafazkan taklid tanpa dibatasi dengan masa. So automatik taklid sempurna, isteri tak boleh langgar. Kalau dia keluar rumah, maka automatik jatuhlah talaknya. Dan tuan-tuan kena ingat, satu, taklid ni tak boleh ditarik balik. Tak boleh tarik balik ya. Tak boleh tarik balik. Dia akan kekal hingga dilanggar. Dia tak boleh tarik balik. Ya, kecuali kalau taklid ni dibatasi dengan masa. Contoh, suami kata, jika kamu keluar rumah ini hari ini, maka kamu tertalak. So kalau dia keluar besok, tak, sebab sebab dia kata hari ini saja. Soalan saya kaum ibu, hari ini kan ikut Islam punya ke orang putih punya? Kalau dia kata 6:30 petang tadi, nak ikut orang putih ni ke taklid punya? Oh, yang Islam punya. Kalau Islam punya maghrib, orang putih punya 12 malam. Nak pakai apa? Saya nak jawapannya kuliah bulan depan. Belum berikan dan bijak-bijak juga. Okey. Yang inilah di sini ada kaedah al-adatul muhakkamah, iaitu suatu adat itu boleh menjadi hukum. Kebiasaan dalam negara kita waktu berubah mengikut jam. Ya, so maknanya hakim boleh berijtihad. Waktu perubahan kata hari ini ialah 12 malam. So kalau berubah malam nanti 12 1 minit, dia sudah berubah hari, kat situ boleh. Tu mana kalau pun tak boleh keluar, tunggulah pukul 11.55, tunggu je jam, tunggu pukul 12 1 minit. Dia sudah terlepas ya, sebab sudah berpindah hari. Dia maksudnya macam itu. Ya, dia taklid lah ya. Okey. Taklid banyaklah taklid. Kalau jangan bagi contoh-contoh, taklid adalah banyak. Ya, tapi kalau nak berkongsi dengan saya, pengalaman memang betul lah. Ada suami buat taklid, kalau kau turun katil jatuh cerai. Ya betul ni. Tak boleh turun katil. Bininya suruh dua atas katil. Saya pun tak tahu nak buat apa. Jadi taklid turun katil. Nak ke mana-mana busuk katil. Ya. Jadi kes yang tu berlaku, tapi isterinya, pasangan sudah datang ke pejabat agama, so maka jatuhlah talak satu. Dia macam itu. Yang satu kes tu suami kata, kalau kau keluar pintu ni, tunjuk pintu tu pintu depan. Nasib baik rumah teres ada pintu belakang. Kita boleh keluar. Boleh keluar. Nak keluar pintu belakang. Rasionalnya lah, takkan memanjang ada pintu belakang. Nanti tengku yang paling absal jiran aku, pintu depan ada, kalau pintu belakang, jadi jiran stres. Jadi moralnya jangan streskan jiran, tak baik.
tuan-tuan ya. Jadi taklid tidak boleh ditarik balik. Jadi akhirnya kes itu sampailah ke pejabat, dibincang-bincang, nak tarik balik tak boleh. Biarkan dekat. Jadi macam mana dituju tu pintu depan. Ya, dicadangkan sebelah pintu ada tingkap, tak ada katanya. Takkan nak keluar lalu tingkap. Jadi kita cadangkan cari kontraktor renovate rumah. Tutup jadi tingkap pecah jadi pintu. Tak ada bilang lain. Tak tahulah dibuat tak dibuat. Dibuat agaknya. Lagi sekali jiranya tengok. Orang tambah. Dia tukar pintunya. Stres. Aduh. Ya. Jadi orang jangan streskan jiran. Ya. Itu nasihat saya. Ya. Okey. Itu nak beri gambaran begitu. Okey. Taklid. Ya. Ada apa nak tanya pasal taklid? Saya bagi gambaran mudah-mudahan. Apalagi isu taklid balik. Okeylah. Sehingga itu yang penting yang berkaitan dengan taklid. Okey, ada satu lagi yang itu memang ada disebut dalam kitab, iaitu kalau kitab saya yang lama ni dia sebut dalam muka surat yang ke iaitu namanya tafwid talak. Jumpa tak? Mabuk talak yang mabuk sabit ini saya tak tahu. Mabuk sengaja lah, macam minum arak, mabuk dikira sabit cerai tu. Tapi kalau mabuk kerana tidak sengaja, mabuk laut contohnya, tidak ada masalah. Ya, isteri mengandung, suami mabuk, ya, pun tak ada masalah. Berlaku kan? Pernah jumpa tak kau ibu? Ada tak naik? Saya pernah jumpa depan mata saya yang mengandung isteri. Biasanya yang mengandung isteri, yang mabuk isteri. Yang ini tak, dia terbalik. Betul. Saya tengok depan mata. Yang mengandung memang isteri confirm lah. Yang lelaki mengandung tak bersalin biasa. Yang ini betul-betul. Ya, yang mabuk suami dia. Dia makan tu, kita tengok bininya makan laju je. Suaminya itu kesian sampai kurus lagi. Nah, itu kalau sampai mabuk tiba-tiba stres, tercerai isteri, kalau dia tidak sedar, mahkamah boleh sabit dia sebagai tidak sabit talak. Nah, ya, mabuk yang tidak disengajakan. Ya, itu betul saja. Kaum ibu biasanya yang mabuk kaum ibu lain bulan 2, bulan 4 mabuk. Tapi sebenarnya saya tanya juga dengan orang lama macam mana mabuk tu boleh berpindah ke suami. Dia ada ilmunya rupanya. Ya, kaum ibu dah SMS RM10. Kan tak mengandung lagi dah, mengandung lagi dah. Kalau boleh mengandung, mengandung lagi biar anaknya ramai. Saya tu belik-belik aku tak jumpa. Yang itu tafwid talak. Siapa jumpa? Talak jumpa ya 696. Kalau kitab namanya ada 696. Okey, kemudian saya nak masuk ke satu namanya tafwid talak ya. Muka surat 698. Di situ ada disebutkan iaitu tentang tafwid talak. Ta fa waw ya dad. Ta fa waw ya dad. Ya, tafwid talak. Ini ada juga berlaku tapi jarang sebab ramai tak tahu, tapi sebenarnya berlaku. Ya, kalau kitab saya ini 698 iaitu tafwid talak. Apa tafwid talak tuan-tuan? Iaitu menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Itu dia. Ya, biasa lafaz suami, yang ini lafaz oleh isteri. Okey, kita baca syaratnya dulu. Sah bagi seorang suami menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Penyerahan kuasa ini sama ada seperti menyerahkan hak menjatuhkan talak kepada isteri. Tapi dia ada syarat tuan-tuan ya. Yang pertama, talak itu mestilah berlaku terus. Ya, berlaku terus ya. Contohnya suami berkata, apabila tiba hari esok engkau cerailah diri engkau sendiri. Contohnya. Ini tak salah. Itu contoh berat, kitab ni berat. Kalau contoh hari ini mudah, kata ginilah. Engkau nak apa sekarang? Saya nak abang ceraikan saya. Kau jangan harap. Kalau kau tidak sangat, abang bagi kuasa abang pada engkau. Okey bang? Saya ceraikan diri saya. Jatuh tak? Ini trik ni. Ramai lelaki tak tahu. Stres-stresnya. Kau ceraikan saya sekarang. Yo. Jatuh. Tanpa disedari jatuh. Tak apa.
mesti dikata, abang ceraikan saya sekarang talak satu ya. Kamu kata, iya, otomatik jatuhlah talak. Ramai tak sedar kan? Tapi fiqh mensabitkan ya. Dan kami di Pejabat Agama memang ada satu lukis kita dah jumpa berlaku keadaan itu ya. Baik, suami yang menyerahkan kuasa talak mestilah seorang yang mukallaf. Kalau suami itu dalam keadaan gila, maka tidaklah sempurna. Ketika itu akalnya tidak sempurna. Ya, sebab talak bagi orang gila tidak sabit. Walaupun dalam keadaan yang ayat soreh, tapi dia gila tak sabit. Itu dia. Dia kalau nikah pun sama kan. Kalau nikah pun, kalau suami ketika nikah tiba-tiba gilanya datang, nikah tak sah. Ya, masa nikah tu normal, gembira sangat. Aku terima nikah, wah, gilanya datang, sawannya datang. Nikah tidak sah. Nikah tidak sah. Tapi yang perempuan gila tak ada masalah. Boleh kan saya kata, orang lelaki boleh kahwin dengan perempuan gila. Boleh. Tapi janganlah ya saudara ya. Carilah yang normal-normal sikit. Kan ambil janji cun je. Cik, saya nak kahwin dengan anak pakcik juga. Jangan. Anak pakcik tu gila. Tak kira janji cun. Boleh nikahkan. Pada tuan-tuan boleh nikahkan anak. Boleh, tak ada masalah. Tapi lepas nikah stres. Sampai tu lelaki malah bekerja-kerja bulu-bulu. Pusing surau Lokman, pusing surau Dewan. Engkau tengok. Ini budak ni dah dulu seven. Itu dia. Ya. Baik. Okey, isteri juga mestilah seorang yang mukallaf. Tidak sah penyerahan tersebut jika isteri masih kecil atau gila. Maknanya ketika mana kita serahkan isteri dalam keadaan yang mukallaf, maknanya akal yang sempurna. Kalau dia tengah tidak sehat atau dalam keadaan tidak waras, kita serahkan. Bimbang ketika disebut itu ketika dalam keadaan dia tidak waras, maka sabit, tidak sabitlah talaknya ya, atau taufik talak ya. Dan yang keempat, isteri mestilah menceraikan dirinya dengan segera sebaik sahaja berlaku penyerahan kuasa tersebut. Tidak sah talak tersebut jika isteri melambat-lambatkannya disebabkan ijab dan qabul terpisah. Maknanya on the dot dah, bahasa mudahnya begitu. Tapi kalau suami kata berkondak sangat, abang bagi kuasa abang pada engkau. Kuasa abang cerai. Yalah, dia buat bodoh, tak tahu. Jadi orang je, bila dah malam, bang, okey bang, saya cerai ni saya. Dia dah tak boleh terpakai sebab sudah terputus mualatnya. Sama dengan ijab dan qabul. Sebab ijab qabul ni dia tidak boleh terputus diam yang lama.